edisi Rumi. Ada yang pakai Jawi? Tak ada. Jawi yang surat apa? 13. Jawi 13. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rumi berapa tadi? 29. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin, yakni ilmu yang kita nak belajar ni dah, ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin ni ilmu nak bicara tentang apa, apa hukum mempelajarinya, dan apa pula mudarat kalau tak belajar ilmu ni. Apa peranan ilmu usuluddin ni? Jadi sekarang musannif nak terangkan kepada kita apa itu ilmu usuluddin, agar kita tahu, kita faham apa yang kita nak belajar ni. Jadi belajar ni, menuntut ilmu ni ibaratnya kita mencari sesuatu. Kalau sesuatu yang kita cari tadi kita tahu, kita kenal, kita faham apa kepentingan dia, insya-Allah kita akan bersungguh. Berbanding dengan kita nak mencari benda yang kita tak pasti, yang kita tak tahu, kita tak kenal apa benda. Jadi tidak akan mempengaruhi kesungguhan kita nak cari. Contohnya duit. Semua orang kenal duit. Jadi bila orang kenal apa tu duit, apa peranan dia, bila ada jadi macam mana, bila tak ada jadi macam mana, ini yang akan mempengaruhi tindak tanduk kita. Sehingga ada manusia yang membelakangkan akhirat sama sekali, tak kira penat lelah pagi petang siang malam, membelakangkan perintah Allah semata-mata bersungguh-sungguh nak mencari duit. Ada yang sanggup melanggar batasan-batasan Allah asalkan dapat duit. Tu. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia kenal apa yang dia nak cari. Tapi itu cerita duit lah. Ini ilmu usuluddin ni apa pula ni? Jadi kita nak kena tahu, nak kena kenal, nak kena faham, mudah-mudahan mempengaruhi diri kita agar kita bersungguh-sungguh nak belajar ilmu ni. Kalau orang bersungguh cari duit, tak reti penat lelah, tak reti putus asa, ini lebih-lebih lagi. Ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi kena banyak korban, kena banyak bersungguh-sungguh. Kerana ini benda yang sangat penting nak menjamin kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Kalau duit tadi nak pakai kat dunia je, ni nak pakai dunia akhirat. Baik. Jadi kata musannif, permulaan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Bermula permulaan, yakni asas ataupun perkara yang sangat-sangat penting, yang merupakan umbi bagi segala perkara yang Allah perintahkan ke atas diri kita. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan macam-macam lah. Jadi banyak, bukan satu benda yang Allah perintah atas diri kita. Ada kala kita disuruh buat, ada kala kita disuruh meninggalkan. Ada pula amalan yang bangsa zahir, ada pula amalan yang bangsa batin. Jadi segala perkara ni, itu yang dimaksudkan tadi, segala perkara yang dituntut yakni oleh Allah atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus. Makna tuntutan yang putus di sini dengan makna yang wajib. Dulu kita dah jumpa apa erti wajib, iaitu perintah daripada Allah, tuntutan daripada Allah ke atas diri kita mukallaf sebagai perintah yang putus, yang muktamad maknanya. Makna perkara yang diwajibkan oleh Allah adalah suatu paksaan daripada Allah sehingga kita diugut oleh Allah, diazab
oleh Allah sekira meninggalkan perkara yang dituntut wajib oleh Allah. Jadi asasnya segala perkara yang dituntut oleh Allah atas diri kita yang dinamakan dengan fardu ain, kewajipan yang Allah Ta'ala tuntut ke atas tiap-tiap individu. Fardu ain ni makna kewajipan yang Allah tuntut atas tiap-tiap individu, laki-laki dan perempuan, tak kira tua, tak kira muda, tak kira kaya, miskin, raja, menteri, rakyat, ikutlah. Tiap-tiap mukallaf, orang yang mukallaf dituntut oleh Allah, tak boleh meninggalkan. Dia tak sama dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ada orang lain yang dah buat, ada orang lain yang dah belajar, kita tak wajib, kerana dah terlepas tuntutan tu tadi, kerana dah ada orang yang melaksanakan. Ini fardu ain, sekalipun 1000 orang, 1,000,000 orang yang membuat, yang belajar, kita seorang tak belajar, tetap kita diperintah oleh Allah, tetap kita berdosa kalau tak buat, kalau tak belajar. Itu beza fardu ain dengan fardu kifayah. Baik, jadi sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardu ain ialah maksud umbi tadi tu. Umbi segala amal ibadah yang Allah perintah atas diri kita sebagai fardu ain tadi tu. Umbi dia, tunjang dia ialah mengenal ia mukallaf ataupun mengenal ia hamba akan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan rasulnya Allah. Ini umbi, tuan-tuan. Mengenal Allah, mengenal Rasul, memiliki pegangan dan kepercayaan yang betul terhadap Allah dan Rasul ni adalah merupakan umbi, asas yang sangat-sangat penting untuk kita nak melakukan amal ibadah yang lain-lain. Kalau rosak umbi ni, tak terpakailah yang lain. Jadi kalau pokok umbi ni tu busuk dah, umbi ni tu buruk dah, tak lama lah pokok tu. Tak sihat lah pokok tu, matilah pokok tu. Begitulah juga kita rajin beramal ibadah, banyak solat, banyak puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, tapi akidah kita terhadap Allah menyimpang ke tempat lain. Apa jadi dengan segala amal yang kita buat? Semuanya terhapus, semuanya tak dikira oleh Allah. Ni asas ni, ilmu usuluddin ni. Tapi sayang, perkara yang sebegini penting, ramai orang yang tak nak belajar. Ini suatu kesilapan yang sangat besar, yang akan menyebabkan orang-orang yang tak nak belajar ilmu akidah ni nanti menyesal di hari kiamat. Menyesal sekalipun dia banyak amal, sedekah sini, sedekah sana, ibadah sini, ibadah sana, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, tapi akidah terhadap Allah salah. Apa jadi? Tak jadi. Allah tak terima, kerana apa? Bila akidahnya salah, dipanggil orang yang tak beriman. Bila tidak beriman, maka Islamnya juga terbatal di sisi Allah. Islam kita di sisi Allah ni terhenti di atas iman yang betul, akidah yang betul. Kalau akidah, pegangan kepercayaan dalam hati kita terhadap Allah tu betul, seperti mana yang diperintahkan, yang ada dalam Quran, maka barulah Islam kita dikira lulus di sisi Allah. Islam kita di sisi Allah tu lulus. Tapi kalau iman kita salah, akidah kita menyimpang, Islam kita di sisi Allah tidak lulus. Maknanya tidak sah Islam kita di sisi Allah, sekalipun manusia ramai-ramai mengatakan kita orang Islam. Jadi faham betul-betul. Dia ada Islam zahir, ada Islam sisi Allah. Apa yang kita tengok dengan mata kepala kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, yang kita dengar dengan telinga kita apabila orang tu kata yang halal-halal, yang haram-haram, itu Islam zahir namanya. Itu Islam zahir. Makna di sisi manusia dikira dia orang Islam. Selagi tidak zahir pada dia membuat perkara-perkara yang merosakkan akidah, jadi dia orang Islam. Adapun Islam di sisi Allah bukan tilik kepada zahir tadi, ditilik kepada iman yang betul, pegangan dan kepercayaan yang betul. Bila pegangannya betul, maka
Islam dia di sisi Allah, Islam dia di sisi manusia. Lagi pula segala amal yang dia buat, tak kira besar, tak kira kecil, semua diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana dia beriman, kerana dia Islam di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau imannya salah, Islamnya di sisi Allah tidak betul, tak lulus, segala amal yang dibuat tidak sah, tak diterima oleh Allah, kerana amalan yang dibuat oleh orang kafir tidak diterima oleh Allah sama sekali. Orang kafir buat amal, orang kafir buat ibadat, buat baik, dia tak dapat apa-apa ganjaran kerana tak beriman. Begitulah juga orang yang rosak akidah tadi. Bila rosak akidah, makna dia tidak Islam. Buatlah amal apa pun. Buatlah amal apa pun. Sebab tu ni perkara yang sangat-sangat penting. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh beribadah sebab nak Allah terima, supaya kita dapat banyak pahala nanti di hari kiamat, menyenangkan kita sebagai bekalan nak balik akhirat, tak sepatutnya kita meninggalkan ilmu akidah ni. Tak sepatutnya. Sebab apa? Apa yang kita inginkan tadi tu jadi angan-angan sahaja. Jadi angan-angan sahaja. Jadi angan-angan. Kita orang Islam, orang mukmin ni tak disuruh berangan-angan. Nak mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di hari kiamat tu bukan satu angan-angan, tapi satu harapan. Beza harapan dengan angan-angan lain. Angan-angan ni dia tidak disertai dengan usaha. Adapun harapan dia akan disertakan dengan usaha. Usaha ni seperti mana contoh tuan-tuan datang belajar. Ini orang panggil usaha agar amal diterima oleh Allah. Barulah ada harapan insya-Allah amal diterima oleh Allah, kerana ada usahanya. Tapi kita tak usaha dengan cara yang betul, maka nak diterima amal tu jauh sekali. Dia jadi angan-angan. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan kita ni tak termasuk dalam golongan orang yang waktu hidupnya mendengar kehebatan, keseronokan syurga, tapi di hari kiamat besok tidak direzekikan oleh Allah. Waktu dunia ni kita dengar cerita pasal syurga, seronok, kekal dan sebagainya, nikmat bertambah-tambah. Masuk dalam tu jadi muda, sentiasa muda, bertambah-tambah cantik, bertambah-tambah hebat, bertambah-tambah nikmat. Takut benda ni jadi angan-angan sahaja, kita tak direzekikan oleh Allah. Ada golongan yang macam tu. Nak masuk syurga tapi tidak berusaha. Ni kata Imam Ghazali, orang yang hanya mendengar hebatnya syurga tapi hari kiamat tak direzekikan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Baik. Dan dikehendaki dengan mengenal itu. Apakah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Tadi kita dah tahu mengenal Allah ni merupakan asas, tunjang yang sangat-sangat penting agar amal ibadah yang kita buat yang lain-lain tu diterima oleh Allah. Baik. Jadi mengenal Allah tu apa pula? Apa yang dimaksudkan mengenal Allah tu? Bagaimana nak kenal Allah? Adakah sama seperti kita nak kenal kawan-kawan kita ataupun macam mana? Jadi mengenal ia akan Allah dan dikehendaki dengan mengenal itu, makna yang dikehendaki dengan mengenal Allah dan Rasul itu maksudnya apa? Mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Yang pertama tadi mengetahui. Nak mengetahui ini kena belajar. Bukan kata ilmu akhirat, ilmu dunia pun macam tu. Tak belajar, tak tahu. Tak belajar, tak tahu. Jadi nak mengetahui tentang Allah, tapi kita tak belajar, mustahil kita tahu. Mustahil kita akan mengetahui perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Apa yang wajib ada pada Allah, apa yang mustahil pada Allah, apa yang harus pada Allah, apa yang layak dan yang tak layak pada Allah, mustahil kita tahu sekiranya kita tak belajar ilmu ni. Jadi mengenal itu dengan makna mengetahui. Yang pertama mengetahui, nak kena belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh, dengan niat yang betul, dengan adab yang betul, kesungguhan yang betul, tak berputus asa, istiqamah insya-Allah, sehingga dia mengetahui, memahami perkara-perkara yang wajib kita tahu tentang Allah ni. Kemudian bukan sekadar mengetahui, memahami, mengaku putus di dalam hati.
Maknanya apa yang kita dah faham, daripada ilmu yang kita dah belajar tentang Allah, ilmu suludin ni, wajiblah pula hati kita mengaku, makna membenarkan. Hati kita wajib membenarkan, menyungguhkan apa yang kita dah tahu tentang Allah tadi dan Rasul tadi. Kalau tak berhimpun dua ni, mengetahui dan mengaku ni, dia tak beriman. Dia tak beriman. Kalau semata-mata tahu, faham, tapi hatinya tidak membenarkan, hatinya sangsi, hatinya mempertikaikan, hatinya menolak, maka dia tak termasuk dalam golongan orang yang beriman, sekalipun dia tahu tentang Allah. Sebab hatinya tidak membenarkan. Jadi membenarkan, mengaku putuslah yang dimaksudkan dengan iman. Mengaku pula kena putus, jazam maksudnya. Apa yang kita akui dalam hati tentang Allah tadi mesti jazam, maknanya pengakuan yang putus, yang tak akan berubah sampai bila. Sama ada sehat, sakit, susah, senang, di mana tempat kita berada, di mana waktu kita berada, begitulah pegangan dan kepercayaan terhadap Allah. Tak ada cadang nak ubah, tak ada angan-angan nak ubah untuk masa akan datang, boleh jadi nak tukar pegangan yang lain. Kalau begitu namanya tak jazam. Dia kena jazam yang putus. Ikutlah orang lain nak tukar kepercayaan, ikutlah aku tak. Sampai mati, susah senang, sihat sakit, inilah pegangan aku terhadap Allah. Itu panggil jazam. Kalau sekarang ni dia yakin Allah Tuhan, Muhammad Rasul, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu, mustahil bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu, harus bersifat dengan sifat yang tertentu untuk masa sekarang, tapi akan datang tengok macam manalah. Seandainya begitu, sekarang ni pegangan macam tu, tapi akan datang tengok, tak tahu lagi. Pegangan dalam hati terhadap Allah di masa akan datang tak pasti lagi, tapi sekarang ni yakin pada Allah. Itu namanya tak jazam. Kenapa? Kerana dia ada cadang-cadang kebarangkalian, boleh jadi dia akan menukar kepada pegangan yang lain. Dia akan ubah pegangan dia. Sekarang ni dia percaya, dia yakin, tapi keyakinan dia itu bukan selama-lama, sementara je. Boleh jadi dia akan ubah, boleh jadi dia tak akan ubah. Itu dipanggil tidak jazam. Ini tidak putus. Mengetahui, yakin, jazam. Mengetahui, yakin serta jazam. Di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi dalam hati kita wajib mengaku putus, mengetahui serta mengaku putus apakah perkara yang wajib bagi Allah. Apa maksud wajib di sini? Ni wajib apa ni? Wajib akli. Wajib akli. Jadi apakah tiap-tiap perkara yang wajib, yakni pada akal bagi Allah Ta'ala? Mestilah kita tahu dan mestilah jazam di dalam hati. Maksud wajib di situ wajib akli, bukan wajib syar'i, bukan wajib adi, bukan wajib aradi. Dah belajar itu kan? Wajib tu ada macam-macam kan? Wajib adat, wajib akal. Tu dah belajar dah. Janganlah tercengang. Janganlah tercengang. Siapa ada ulang kaji hari tu? Alhamdulillah, semua ada ulang kaji, alhamdulillah. Tu yang suruh ulang kaji lah. Ngaji sungguhlah. Jangan bagi budak-budak pondok tahfiz dia bersungguh. Tuan-tuan ni pun budak-budak kak. Kita ni pun budak-budak je. Budak-budak dalam ilmu maksudnya. Samalah, kita semua sama. Budak-budak, masih lagi kebudak-budakan dalam lapangan ilmu. Sebab tu ada ulama karang kitab Hidayatus Sibyan tu. Petunjuk bagi kanak-kanak. Tapi yang datang belajar umur 80, 90. Kanak-kanak apa gitu? Mana kanak-kanak dalam belajar. Kita ni masih budak-budak dalam belajar, baru nak tahu, baru nak usaha. Jangan perasanlah kita dah banyak ibadah. Jangan perasan kita dah banyak ibadah, kita baru nak belajar. Baru nak belajar. Tak apalah, daripada tak belajar langsung. Belajar. Jadi siapa nak jadi muda, belajar agama. Dia jadi budak-budak.
Kalau masuk pondok pun orang panggil budak pondok. Umur 90 lah panggil budak pondok. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi bersungguh jangan kata aku tak boleh pandai, aku tak boleh faham. Jangan, itu semua tipu daya permainan. Dia nak psycho kita supaya jangan sebenarnya kita boleh pandai. Boleh, insya-Allah. Harap sungguh-sungguh pada Allah serta usaha. Insya-Allah. Insya-Allah kena jaga adab-adab menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu, hati kena bersih daripada sifat yang dibenci oleh Allah. Jangan ada hasad, dengki, ujub, riak, takabur, sangka jahat dengan orang. Jangan, tu semua nak kena buang. Makna kerana tak patut, tak layak dalam hati kita tu yang nak diisi ilmu yang bersih. Kita nak masukkan sekali penyakit-penyakit, benda-benda yang tak baik. Nanti dia akan mengotorkan. Sekalipun yang nak masuk tu bersih, tapi apabila ada benda kotor yang menanti, dia akan jadi kotor kak. Ibarat hati kita ni macam gelas, kata ulama. Kalau gelas kita lepas minum Milo kita tak basuh, lepas tu kita ambil air zam-zam ke air mineral, kita tuang, dia jadi keruh. Ibaratnya macam tu lah. Yang menanti tadi kotor, walaupun yang datang masuk kemudian tadi bersih, jernih, bila sampai yang kat dalam tu jadi kotor dia. Tak jadi asli dah. Sebab tu hati ni kena bersih. Barulah yang datang tadi bersih, duduk dalam hati pun bersih. Itu ibarat mudah kita nak faham. Kenapa nak kena bersihkan hati? Supaya ilmu-ilmu yang masuk tadi jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Insya-Allah. Semua kita nak kena belajar. Kemudian jadi mengenal Allah Ta'ala ni dengan makna yang pertama, kita mesti mengetahui serta menyungguhkan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya, apakah perkara yang wajib bagi Allah? Apakah perkara yang mesti sungguh, yang mesti ada pada Allah? Apa dia? Makna kalau belajar mesti tahu yang diwajibkan, yang telah diijmakkan oleh ulama, yang tak boleh tidak, mesti kita kena tahu perkara-perkara yang mesti ada pada Allah. Apa dia? Kalau belajar kita tahu dah. Kalau tak belajar tak tahu. Kalau tak belajar tak tahu. Kalau dia tahu pun boleh jadi tak faham kalau tak belajar. Tahu tak Allah mendengar? Tahu. Faham tak Allah mendengar macam mana? Tahu tak Allah kuasa? Tahu. Faham tak apa maksud kekuasaan Allah? Tahu tak Allah Ta'ala tu satu? Tahu. Faham ke tidak apa maksud satu Allah? Itu yang disuruh belajar tadi, supaya kita faham apa yang boleh jadi sebelum ni kita pernah tahu. Jadi dalam ilmu usuluddin ni akan diterangkan apa maksud selama ni yang kita dengar ataupun kita iktikad Allah tu satu, Allah tu tunggal, Allah tu kuasa, akan dihuraikan sehingga terang nyata jelas pada kita, tak ada kesamaran dah. Bila dah tak ada kesamaran, insya-Allah selamatlah kita daripada jatuh kepada mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain ataupun menyamakan yang lain dengan Allah. Tapi bila kesamaran, ini ada harapan. Bila kesamaran tak reti, tak tahu, tak faham, ini yang sifat makhluk diletakkan pada Allah, sifat Allah diletakkan pada makhluk sebab dia tak tahu, tak faham kesamaran. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Apa maksud perkara yang wajib tadi? Perkara yang wajib bagi Allah, apa maksud? Perkara yang akal kita menghukumkan mesti sungguh ada pada Allah, mesti sungguh ada pada Allah, tak boleh tiada. Mesti ada, tak boleh tiada. Itu maksud perkara yang wajib bagi Allah. Perkara yang mesti ada sungguh-sungguh pada Allah, sedia kala lagi dan kekal selama-lamanya, tidak berubah menjadi tiada. Tak berubah menjadi tiada. Ingat tu, perkara wajib bagi Allah adalah perkara yang mesti ada sedia kala lagi, kekal ada selama-lama, tidak hilang, tidak binasa. Dia tak boleh berubah daripada ada kemudian satu ketika dia boleh hilang, dia boleh berubah. Dah, itu bukan wajib. Faham betul-betul arti wajib akli? Perkara yang kekal ada, tak boleh berubah sama sekali. Tak boleh berubah sama sekali. Duduk dalam keadaan ada semata-mata, ada selama-lamanya. Itu erti wajib akli. Jadi apakah perkara yang wajib bagi Allah? Kalau belajar nanti insya-Allah boleh jawab. Sekalipun tak boleh jawab, dia faham, tahu dah apa nak cakap tak erti. Tak apalah tu. Tak apalah.
Dan segala perkara yang mustahil bagi Allah. Apa pula yang dimaksudkan dengan perkara yang mustahil bagi Allah? Kenapa nak kena tahu perkara yang wajib bagi Allah tadi? Kenapa nak kena tahu? Apa tujuan kita ni wajib mengetahui perkara yang wajib bagi Allah? Jawabnya supaya kita nak pakai. Perkara wajib ni bagi Allah ni kita nak kena tahu sebab nak guna, nak pakai dalam akidah kita. Itulah yang kita nak letakkan pada Allah. Apakah perkara yang mesti ada pada Allah? Mesti kita i'tiqadkan dalam hati. Itu tujuan. Kalau kita tak tahu apa perkara yang wajib bagi Allah, apa yang kita nak letakkan dalam i'tiqad kita, dalam akidah kita pada Allah? Kita pun tak tahu. Apa benda yang wajib bagi Allah? Entahlah, tak tahulah. Dah, selama ni kita berpegang, beriman dengan Allah, apa yang kita percaya? Nampak tak? Itu yang nak kena tahu, perkara yang wajib bagi Allah, supaya kita nak guna pakai dalam hati kita sebagai pegangan terhadap Allah. Baik, perkara yang mustahil apa pula? Yang mustahil ni apa maksud mustahil akli? Perkara yang akal kita tidak boleh menerima ada. Perkara yang akal kita tak boleh menerima ada, melainkan perkara itu mesti tiada ataupun mesti tidak sungguh. Ingat tu, mustahil akli, perkara yang mesti tiada, perkara yang mesti tidak sungguh. Sedia kala lagi tiada, sedia kala lagi tidak sungguh, dan selama-lamanya begitulah, dia tak boleh berubah menjadi ada. Faham? Yang wajib tetap ada, tak boleh berubah menjadi tiada. Yang mustahil tetap tiada, tak boleh berubah menjadi ada. Itu mustahil. Baik, kenapa kita nak kena tahu perkara yang mustahil bagi Allah ni, sedangkan dia tidak ada pada Allah? Dia bukan sifat Allah. Mustahil ni bukan sifat Allah, tuan-tuan. Sifat Allah yang wajib ni. Yang mustahil ni bukan sifat Allah. Jadi kita nak kena tahu juga, wajib kena tahu juga. Kenapa? Supaya kita boleh menyucikan hati kita, menjaga akidah kita terhadap Allah. Jangan sekali-kali diletakkan sifat-sifat mustahil itu pada Allah. Jangan diletakkan sifat. Itu sifat mustahil, itu bukan sifat Allah. Jangan diletakkan pada Allah. Jangan disifatkan Allah dengan sifat tu. Kerana barang siapa yang meletakkan sifat tu pada Allah, maka rosaklah akidahnya. Kerana sifat-sifat mustahil ni sifat makhluk, sifat kekurangan, lawan bagi sifat kamalat, lawan bagi sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi yang mustahil pun kita nak kena tahu juga. Ibaratnya kalau macam jalan, kita nak kena tahu mana jalan yang elok supaya kita boleh ikut, mana jalan yang tak elok, lubang-lubang, bonggol dan sebagainya, supaya kita boleh mengelak. Kalau kita tak tahu, sedang molek, kalau jalan tempat elok, mujuk. Kalau terjun dalam lubang, sebab kita tak tahu. Nampak tak? Kan kebahaya tu. Alangkah baiknya bila kita tahu ini jalan yang elok dan ini jalan yang tak elok. Jadi kita boleh waspada, berhati-hati. Kat depan tu ada kona tajam. Tu. Ada pasir pula. Jangan rebah sangat. Maksudnya gitu. Jadi nak kena tahu. Kalau tak, kita tak selamat. Tak selamat lah. Jadi nak kena tahu juga sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi seandainya kita ditanya, apa sifat yang mustahil bagi Allah? Macam mana kita nak jawab kalau kita tak baca? Sedangkan sifat mustahil ni banyak, tuan-tuan. Sifat yang mustahil bagi Allah ni banyak. Sifat kekurangan tu banyak. Jadi dalam banyak-banyak ni kita risau, kita bimbang, kita ambil satu letakkan pada Allah. Tetap merosakkan akidah. Bukan nanti kita meletakkan semua sifat kekurangan ni pada Allah. Cukup dengan satu saja. Sifat kekurangan ambil kita letakkan pada Allah. Jadi kafirlah, na'udzubillah min dzalik. Begitulah juga sifat kamalat tadi. Sifat kesempurnaan Allah juga banyak. Tapi dalam banyak-banyak ni kita ambil satu, kita letakkan pada makhluk. Ataupun satu daripada banyak-banyak ni kita ragu-ragu. Rosaklah akidah. Sebab tu kena tahu apa sifat yang wajib, kita nak guna, nak letak pada Allah. Apa sifat yang mustahil, nak jaga hati. Jangan disifatkan Allah sama ada dalam hati ataupun di mulut, di lidah kita. Kalau kita tak tahu, tak faham, boleh jadi dia akan mensifatkan sifat tu pada Allah.
Sebagai contoh, apabila dia ditimpa musibah, apabila doa-doanya tak dikabulkan oleh Allah, lalu timbullah dalam hatinya kesangsian, keraguan. Betul ke Tuhan tu mengetahui? Ataupun boleh jadi Allah ni tak mengerti apa kesusahan yang sedang aku hadapi sekarang. Contohnya begitu. Boleh jadi Allah tak mengerti, kata dia. Tak mengerti ni adik-beradik, sepupu, sepapat, jahil namanya. Bukankah jahil itu sifat kekurangan? Begitulah juga yang seumpama jahil, orang panggil. Yang seumpama jahil, tak reti, tak tahu, tak faham, tahu tapi lupa, baru tahu. Itu semua sepupu sepapat jahil lah tu. Kalau kita letakkan pada Allah, i'tiqadkan pada Allah, rosak akidah. Syaitan dalam hati memang sentiasa nak cari peluang. Waktu kita ditimpa bala itulah dia nak cari peluang. Bila ditimpa bala, ditimpa musibah, dia pun datang. Meniupkan bisikan-bisikan yang tujuannya nak mendatangkan keraguan pada Allah. Cukup dengan ragu, rosak akidah. Bukan kata tolak terus, ragu pun cukup dah. Jangan kata tak percaya langsung, ragu pun cukup dah, rosak akidah. Sebab tu akidah-akidah ni yakin, bukan ragu, yakin. Daripada yakin turun ragu, jadi kafir. Bahaya, sangat-sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi kita kena hati-hati. Kena ada rasa risau, takut bimbang akidah kita rosak. Supaya dengan kerisauan tadi kita akan bertindak, belajar, memahami dan sebagainya. Kalau tak ada risau, kita buat tak kisah je. Tak risau, relax je, aku beriman dah, aku percaya Allah Tuhan, relax, tak nak belajar. Kemudian katanya musannif lagi, dan segala sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Apa pula sifat yang harus bagi Allah? Wajib kita kena tahu, serta jazam, yakin dalam hati, pegang dalam hati. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Itulah dia yang dimaksudkan mengenal Allah. Wajib mengenal Allah, wajib mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama itu, apa maksud awal-awal agama, ataupun yang perkara yang paling penting nombor satu dalam agama adalah mengenal Allah. Macam mana kita nak berkhidmat pada Allah yang kita sendiri tak kenal, tak tahu, tak faham? Ibadah ni khidmat. Buat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, zahir batin ni, ini khidmat kita pada Allah. Bagaimana nak berkhidmat pada Tuhan yang kita sendiri pun tak kenal? Macam mana kita nak bekerja dengan majikan yang kita pun tak tahu apa sifat? Sebab tu kena kenal siapa Tuhan dia ni, yang menyuruh begini dan begitu ni, siapa dia, agar kita tak menjadi hamba yang naik tocang, hamba yang lawan tokek. Dah kerja je tak kenal tokek siapa, tu yang lawan tokek. Ibadah je tapi tak kenal Tuhan, tu yang pertikaikan Tuhan sendiri. Nampak tak? Tuhan yang bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia akal, bagi dia bijak, dipertikaikan. Tu contoh. Nampak tak? Ibadah tapi tak kenal Tuhan, sampai satu masa dia lawan balik Tuhan. Dia pertikaikan balik Tuhan yang memberi rezeki, yang mengadakan dia, yang menghidupkan dia daripada tak ada kepada ada, yang menolong dia dengan pelbagai jenis nikmat, sampai satu masa dia pertikaikan balik. Na'udzubillah. Kenapa jadi macam tu? Jawabnya kerana tak kenal Tuhan. Dia kalau kenal dan faham dan yakin, dia tak akan mempertikaikan Allah, dan tak akan mempertikaikan apa sahaja perkara yang datang daripada Allah, sekalipun perkara itu tak terjangkau di ilmu dan pemikiran dia. Baik, kemudian wajib kena mengetahui perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada Allah, serta dalil-dalilnya. Nak kena tahu juga dia punya bukti-bukti. Mana bukti atas pegangan kita Allah tu Tuhan yang mesti ada? Mana buktinya? Kena tahu juga, dalil tu pun kena tahu. Setiap satu tu mesti tahu dia punya dalilnya. Setiap satu tu, so kita kena belajar dalil ni. Dalam kitab ni tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat rahimakumullah, ada belako-lako dalil ni. Nak belajar ngantuk si belajar. Ada belako dalil. Ulama dah tolong ambil, kutip dalam kitab-kitab besar tu, masuk dalam kitab ni. Maknanya ibaratnya dah tolong cedokkan nasi, tolong nanakkan nasi.
cedok nasi, bubuh dalam pinggan, bubuh lauk, letak depan kita. Kalau tak nak makan juga, terpulang. Ulama dah tolong dah. Kalau nak suruh kita sendiri cari dalam Quran, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik pun taknya jumpa. Sebab tu kita terima kasih banyak-banyak lah. Tak ada balasan yang kita boleh balas dengan jasa alim ulama yang memikirkan umat akhir zaman. Mereka sanggup mengenepikan kepentingan hidup mereka, keduniaan mereka, keseronokan mereka, menuntut ilmu berbelas tahun, berpuluh tahun, kemudian mengarang kitab-kitab, taruh cadang untuk orang akhir macam kita ni boleh belajar. Pernah kita minta? Kita tak pernah minta. Kita tak pernah minta dia orang karang kitab. Tapi itulah tanggungjawab. Tu maknanya sifat-sifat ulama. Dia tak akan melepaskan diri dia sendiri. Kita pernah tak doa-doakan orang-orang alim? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi mereka tak pernah mendoakan kita, tuan-tuan. Dia tak pernah tinggalkan kita dalam doa dia. Mesti disebut. Ulama ni disusah hati bila tengok masyarakat tak semayang, tak mengaji. Dia susah hati, dia jadi susah. Padahal tak ada hubung kait darah daging pun dia. Tapi dia risau. Sebab apa? Nampak tu kebimbangan, kecelakaan di hari kiamat yang akan kita hadapi kalau seandainya kita duduk atas dunia ni leka, lupa, tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak beribadah. Dia doa, ya Allah bagilah taufik, bagilah hidayah. Kita pernah doa macam tu untuk dia? Tak pernah kita. Tu ulama. Tu ulama orang yang ikhlas. Lalu doakan kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam kampung tu Tok Guru tu duduk teringat masyarakat qaryah kampung dia doa, ya Allah. Tapi orang kampung berapa orang agak-agak yang khusus doakan untuk dia? tak ada boleh jadi. Kalau ada tu makna orang tu faham lah tu. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur tu guru ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, memudahkan urusan dakwah mereka, agar berhambur ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk kita dan anak cucu cicit kita. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Yang sedang mengaji, yang sedang belajar sekarang ni, anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesungguhan, keikhlasan, dapat ilmu yang manfaat, yang berkah, taruh cadang, besok anak cucu cicit ciak kita boleh menumpang. Betul? Kalau akan datang ni tak ada ulama-ulama yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, anak-anak cucu cicit kita nak tumpang siapa? Takkan kita sanggup anak cucu cicit kita nak dibimbing oleh orang yang akidahnya sesat? Kita tak mau. InsyaAllah. Baik, kemudian katanya musannif, jadi dalil tu apa? Makna dalil ni bukti tak? Bukti yang menunjukkan atas pegangan kita mana Allah, mana ada Allah, mana bukti ada Allah, mana bukti kuasa Allah, mana bukti tidak ada Tuhan yang lain dan sebagainya. Jadi dalil-dalil tu pun kita nak kena belajar. Dalam kitab ni ada dah, belajar je lah. Tak faham sekali, belajar 2 kali, 3 kali, 4 kali. Belajar sampai lunyai. Belajar sampai lunyai. Kalau tak kitab lunyai, kita yang lunyai. Belajar aje. Faham tak faham serah pada Allah. Tapi usaha. Jangan kecewa kalau tak faham. Usaha lagi. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh. Nak kena tahu juga segala perkara yang wajib bagi Rasul. Apakah perkara yang mesti ada pada tiap-tiap mereka yang diutus oleh Allah sebagai Rasul? Bukan sahaja Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Rasul-Rasul yang terdahulu sebelum daripada baginda Nabi SAW. Apakah sifat yang wajib, makna yang mesti ada pada mereka yang bergelar Rasul, supaya kita kenal siapa tu Rasul. Mereka bukan manusia biasa macam kita. Kalau tak kenal Rasul ni pun boleh merosakkan akidah juga. Lama-lama kan dia percaya Tuhan, tak percaya Rasul pula. Yakin pada Allah tapi ragu-ragu pada Rasul. Dah menolak perkataan Rasul, dah menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai Quran aja, hadis tolak. Mana boleh. Pada saya perkataan Rasul, kalau perkataan Rasul dengan Quran, saya akan dulukan Quran. Sebab Rasul ni manusia, kata dia. Ada jenis macam tu. Telajak pandai. Telajak pandai. Dia tak tahu hadis-hadis Nabi itu pun hakikatnya wahyu daripada
Allah. Bila kau pertikai Rasul, makna dengan sendiri kau pertikaikan Allah. Itu sebab tak kenal Rasul lah tu. Dia guna akal fikirannya yang dah dirasuk oleh dunia, dah dirasuk oleh fahaman liberal, lalu dia sendiri merendah-rendahkan Rasul. Jadi kalau di antara Rasul, hadis dengan Quran, saya akan pakai Quran lah, sebab Quran tu daripada Allah, Rasul tu manusia je. Na'udzubillah min zalik. Tu orang pandai tu tuan-tuan tu, ada doktor tu, jangan main-main. Ada doktor, ingat senang apa doktor ni? Nak mudah pergi kedai tu buat name tag je. Buat name tag. Tak doktor. Dapatlah doktor. Tu. Maknanya orang bijak tu orang bijak. Tapi kalau semata-mata bijak tu tak reti akidah, jadinya tu berguna tak? Tak ada guna bijak. Tak ada guna bijak setara mana pun kalau akidahnya rosak, agamanya rosak, tak ada faedah. Sebab itulah kebijaksanaan ilmu dunia kita ni kena dibimbing dengan ilmu agama. Bijak setara mana tinggi melangit belajar dunia pun mesti kena bimbing dengan ilmu agama. Ilmu agama itulah yang akan memantau, menjaga. Kalau dah habis rosak. Jadi Islam tak larang anak-anak kita nak belajar setinggi mana pun ilmu dunia. Belajarlah, bagus. Tapi yang tak bagusnya, tak nak ambil tahu tentang ilmu agama. Ini dicela oleh Allah. Ini dia akan jadi rosak, dia bukan jadi baik. Orang bijak ni kalau jahat dia lebih bahaya daripada orang bodoh, tuan-tuan. Orang bodoh kalau jahat boleh baca dia punya perjalanan ni. Sebab dia tak cerdik, depan-depan mata kita nipu. Tapi kalau bijak jangan main-main. Dalam tak sedar lama kena tipu dah tu kalau orang bijak. Bijak jahat bahaya. Sebab tu kalau anak-anak kita bijak, jaga dia dengan biar agama jaga dia. Insya-Allah dia akan jadi orang baik, orang mulia. Tapi kalau dia semata-mata bijak dunia saja, agama tak ada, ini sangat bahaya, tuan-tuan. Sangat bahaya. Jadi macam yang tu lah. Yang bijak-bijak lah. Dia ilmu agama ni, dia kata amal ibadah kita nak ikut Quran, nak ikut agama ni atas muka bumi. Kalau kita naik daripada muka bumi, kita dah tak ada sangkut paut dah dengan perintah Allah, kata dia. Pun orang bijak juga yang cakap. Pemandu kapal terbang tu tuan, jangan main-main. Kaling-kaling nak buat kapal terbang. Dia cakap macam tu. Bila kita dah naik, dah tak duduk atas bumi lagi, makna dah tak ada kewajipan dah. Sebab Allah perintahkan tu untuk atas muka bumi. Allah Rabbi. Nampak tak tu? Orang cerdik, tuan-tuan, bukan orang bodoh, orang cerdik cakap macam tu. Allah salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk hidayah lah. Baik, kemudian jadi nak kena tahu apakah perkara yang wajib bagi Rasul, supaya kita beriman dengan Rasul, yakin dengan Rasul, jangan meragui Rasul, jangan mempertikaikan, jangan mempersendakan, serta dalil-dalilnya. Mana bukti yang kita percaya Rasul tu utusan Allah, yang Rasul tu bersifat benar, tak bohong? Mana dalilnya? Pandai-pandai ya? Ketiga orang selama ni. Tentu tidak segala yang mustahil. Apa pula perkara yang mesti tidak sungguh bagi Rasul? Apakah perkara yang mesti tidak sungguh bagi Rasul? Apa dia? Yang wajib bagi Rasul tadi kena tahu sebab nak guna pakai, nak i'tikad. Itulah pegangan dan kepercayaan kita pada Rasul. Yang mustahil ni pun kena tahu juga, supaya kita boleh menjaga hati kita, menyucikan hati kita, supaya jangan disifatkan Rasul dengan sifat-sifat yang mustahil tadi, kerana itu bukan sifat yang layak bagi Rasul. Jadi nak kena tahu. Dan segala sifat yang harus bagi Rasul. Apa sifat yang harus bagi Rasul? Apa maksud Rasul? Apa maksud harus? Perkara yang akal kita boleh terima sungguhnya dan terima tidaknya. Makna bila sebut harus, dia boleh berubah ada pun boleh, tak ada pun boleh, sungguh pun boleh, tak sungguh pun boleh. Itu harus. Tapi kalau kata wajib tadi, mesti ada semata-mata. Kalau mustahil tadi, mesti tiada semata-mata. Tapi bila harus, dua-dua boleh. Bersilih ganti boleh. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu. Makna bukanlah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu adalah mengenal hakikat zat Allah. Bukan itu yang diperintahkan. Mengenal Allah tu bukan bermaksud mengenal, mengetahui bagaimana hakikat diri Tuhan. Zat tu makna diri Tuhan tu, yang sebetul-betulnya Tuhan ni bagaimana rupa bentuknya, mudah nak faham. Bukan tu.
Bukan tu yang diperintahkan, bukan tu maksud mengenal Allah. Seperti mana yang dipaham oleh sesetengah orang. Mengenal Allah, yang dia faham mengetahui bagaimana rupa bentuk hakikat Tuhan ni bagaimana. Tu yang dia faham. Bukan tu. Mengenal Allah tadi itulah yang kat atas tu, mengetahui apa yang wajib, yang mustahil, yang harus, serta dalil-dalilnya bagi Allah. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang harus bagi Allah. Itu maksud mengenal Allah. Bukan mengenal diri Tuhan tu bagaimana rupa bentuknya, bukan. Kenapa? Bukan. Kenapa? Bukan. Ni jawab dia. Kerana kenapa tidak dikehendaki mengenal Allah Ta'ala itu mengenal hakikat diri Tuhan tu? Seperti mana tuan-tuan kenal saya ni, nampak zat saya ni bagaimana, rupanya, warnanya, bentuknya dan sebagainya. Nampak tak? Bukan begitu maksud mengenal Tuhan. Ada pun mengenal kita sesama kita, ya. Rupanya macam mana orangnya, gemuk ke, keruh ke, putih ke, hitam ke, macam mana. Tu mengenal sesama kita. Ini mengenal Tuhan bagaimana? Bukan mengenal, mengetahui hakikat diri Tuhan tu bagaimana, warna, bentuk, rupanya. Wal'iyadzabillah min dzalik. Bukan. Kenapa? Kerana yang baru ataupun yang baharu. Apa maksud baharu? Ulang. Sesuatu yang ada permulaan bagi adanya, ataupun sesuatu yang dimulai oleh tiada, ataupun sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Tu barulah tu. Tu baharu. Baharu kadang-kadang disebutkan sebagai hadis. Ha alif dal tha, hadis mana barulah tu. Bila sebut hadis tu mana baru. Begitulah juga bila sebut mungkin, pun barulah tu, benda barulah juga tu. Kerana yang baharu, makna makhluk yang ada permulaan macam kita ni tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Itulah alasan dia. Kerana kita yang baru ni mustahil nak mengetahui hakikat yang qadim. Apa maksud qadim? Yang ada dengan tidak ada permulaan. Yang sedia ada, qadim, yang sedia ada. Apa maksud sedia kala? Ataupun apa maksud sedia ada ataupun azali? Maknanya tidak ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala tu sedia kala. Dahlah sedia kala, tak serupa pula dengan segala sesuatu. Dahlah sedia kala, tak serupa pula dengan segala sesuatu. Yang kita nak cuba congak-congakkan, khayal-khayalkan, satu pun mustahil bagi Allah. Satu pun mustahil bagi Allah. Kita himpunkan segala otak-otak orang yang bijak pandai atas dunia ni, nak mikir bagaimana Tuhan tu serupa dengan apa, satu pun tak kena. Satu pun tak kena. Nak congak macam mana? Tuhan ni begini tak kena, sebab dia mukhalafah, tak serupa dengan segala sesuatu. Sama ada sesuatu yang boleh tengok ataupun sesuatu yang tak boleh tengok, sama ada sesuatu yang ada kat dunia ataupun yang tak ada atas dunia, yang dah jadi ataupun yang belum dijadikan. Satu pun tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Mukhalafah, tak serupa Allah dengan segala sesuatu. Sama ada sesuatu yang dah ada ataupun sesuatu yang dah ada tapi dah binasa, ataupun sesuatu yang belum lagi dijadikan. Satu pun tak serupa dengan Allah. Tu sifat mukhalafah tu sifat yang wajib bagi Allah. Tak serupa Allah tu, tak serupa Allah dengan segala sesuatu tu. Selama-lamanya Allah tu tak serupa dengan segala sesuatu. Segala sesuatu tak serupa dengan Allah selama-lamanya. Sampai bila? Tak berkesudahan selama-lamanya. Ada dunia ke akhirat ke, selama-lama tak serupa dengan sesuatu. Bukan tak serupa waktu hidup dunia ni saja. Allah tak serupa dengan makhluk yang ada atas dunia. Besok bila dah kiamat, boleh jadi ada yang serupa dengan Allah dalam syurga. Besok boleh jadi ada yang serupa. Dah mustahil. Sekalipun benda-benda dalam syurga tu Nabi cakap tak pernah tengok, tak pernah terkhayal, tak pernah apa. Betul? Satu pun tak ada serupa dengan Allah. Sungguh ke tidak? Sungguh. Jangan sungguh kot ni. Sungguh kot.
Maknanya sungguh kod tu belum habis tu. Ada kod lagi, ada kod keraguan situ. Ada kod keraguan kat situ. Kod tak serupa kod. Ya kod. Boleh jadi kod. Tu semua tu nama zon lah tu. Kafir, na'udzubillah min zalik. Dia mesti yakin tak ada kod-kod. Dalam bab akidah tak ada kod-kod. Kalau dalam bab fiqh boleh jadi lagi. Masuk waktu kod, boleh. Dah masuk waktu kod, boleh tak rosak akidah. Tapi kalau Allah ada kod, habis rosak akidah, na'udzubillah. Bukanlah dikendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu dengan mengenal hakikat. Hakikat itu makna sebenar-benar zat Allah, sebenar-benar diri Allah Ta'ala. Kerana yang baru, makna kita makhluk ni yang ada kemudian ni tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Dan bagaimana hakikat Allah Ta'ala tu? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah sendiri. Allah sendirilah. Setan pun tak tahu. Setan pun tak tahu. Setan duk bisik dah, kalau begini bukan, begitu bukan, ini bukan, itu bukan, berwarna bukan, berbentuk bukan, berjirim berjisim bukan. Dah bagaimana Tuhan kau ni, katanya setan. Kita jawab, tak ada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Kau pun setan, kau pun tak tahu. Kau pun tak tahu setan. Cakap dengan setannya tu, kau pun tak tahu setan, kau tak payahlah nak meragukan aku. Kau dengan aku serupa je. Kau makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Ilmu kau pun tak sempurna, ilmu aku pun tak sempurna. Kau tak beriman, kau duduk dalam neraka selama-lama. Datang setan ni. Datang dia nak meragukan, nak merosak akidah. Orang jahil lagi dia suka datang. Kalau orang ada ilmu, dia datang tak, tapi tak berapa nak datang. Kata tak ada faedah datang kat puak-puak ni. Bisik sini dia tolak situ, bisik sini dia tolak situ. Dah ada penapis. Nampak tak? Itu untung belajar. Ilmu tu lah guna nak menepis bisikan tadi tu. Kita boleh tolak dengan ilmu dan kepahaman. Kalau kita tak ada ilmu, nak tolak dengan mana? Itu yang kod-kod tu. Iyalah kod. Kod, tolak dengan kod-kod. Tak jadi tolak dengan kod-kod. Dan jadi baik, tak payah kata Allah lah, yang sama kita ni, manusia yang serupa kita ni, siapa kenal moyang dia dulu-dulu, lapisan yang tak payah jauh sangat moyang kita nombor 10, siapa? Tu sama dengan kita tu, makhluk tu, manusia tu. Tak payah rupalah nama pun kita tak tahu. Ni nak mengetahui hakikat Allah lagilah. Kita sesama kita pun tak tahu hakikat moyang aku nombor 10 bagaimana, rupanya, warnanya, bentuknya pun kita tak tahu. Ini kan Allah dah lah sedia kala tak serupa pula dengan sesuatu. Kita sesama kita pun tak tahu hakikat. Nampak tak? Bab tu mustahil. Kalau nak kata mengenal Allah dengan makna mengenal, mengetahui hakikat diri Tuhan bagaimana, mustahil. Tak boleh terima pada akal kali-kali. Alasannya kerana kita sesama yang baharu pun tak boleh nak kenal hakikat. Tak payah Allah dah. Nenek moyang kita, Nabi Allah Adam, bagaimana hakikat rupa bentuk dia? Pun kita tak tahu. Tu keturunan kita. Manusia tu, makhluk tu pun kita tak tahu. Ini kan Allah tak serupa dengan sesuatu. Lagi pula dia ada sedia kala, kita kemudian baru ada. Dulu kita tak ada. Baik, itu alasan dia. Kalau ada orang ajak kita belajar mengaji mengenal hakikat Tuhan, belajar hakikat, makrifat, hati-hati takut nanti jadi lepat, jadi terlipat nanti. Hati-hati tu. Ni pada ain ni belajar tuan. Ni yang wajibnya. Ini yang wajibnya. Memang kita tak nafikan ada ilmu-ilmu yang lebih khusus, lebih dalam nak membicarakan tentang tauhid ni. Tapi itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Tak fardu kifayah. Tak belajar pun tak berdosa tu. Ini pun tak lepas nak belajar hakikat tu. Hebatlah, hebat. Nakkan hebat. Belajar pun belajar hakikat. Aku tak belajar sifat 20. Aku tak mengaji sifat 20 tapi aku mengaji hakikat. Beres. Lepas tu pandang orang lain, sifat 20 belajar. Ini hakikat.
Kau orang belajar kulit buat apa? Orang belajar isi. Tu makan buah durian jenis telan yang kulit-kulit tu. Orang suruh kopik kulit dulu, baru ambil buah dia isi dia. Ni dah dia tak nak kopik kulit, nak telan. Dia kata bila telan isi dengan kulit-kulit masuk sekali. Ibaratnya bila belajar tu, yang ni pun termasuk sekali ya. Pergi hantar anak kita universiti terus. Tak payah hantar Pratadika apa semua. Dah belajar tinggi masuk yang bawah-bawah sekali. Lepas tu cakap dah gelong lah, cakap aku lain lah. Banyak fitnah tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Ghazali kata dalam belajar tu sendiri banyak fitnah dah. Dalam belajar tu, yang tak belajar dah memang tak masuk cerita. Yang nak kata yang nak belajar ni pun ramai sesat, ramai binasa, ramai musnah, ramai yang terpesong macam-macam. Sebab tipu daya syaitan tu sentiasa ada di mana-mana. Kata Imam Ghazali, janganlah kita harap-harapkan yang syaitan ni satu masa dia akan angkat bendera putih bendera putih nak berdamai dengan kita. Jangan harap. Dia takkan berdamai sampai bila-bila selagi nyawa kita tak keluar daripada jasad kita. Selagi tu dia akan cari peluang dan ruang nak mengkafirkan kita. Kalau setakat buat dosa besar, dia belum puas hati lagi. Bukan tu target dia. Bukan target syaitan nak mengajak kita buat dosa besar. Bukan target dia, tuan-tuan. Target dia nak mengkafirkan kita. Sebab kalau sekadar membuat dosa besar, masih lagi ada ruang keampunan daripada Allah. Baik kau membunuh, baik kau berzina, baik kau minum arak, apa saja jenis dosa besar, ada ruang keampunan daripada Allah. Tapi kalau syirik, Allah dah janji dah, Allah takkan ampunkan dosa syirik. Sebab tu dia akan hasut kita ke situ. Bermula daripada buat dosa kecil dulu. Buat benda makruh dulu, benda syubhat dulu, nanti lama-lama hati dah kotor, hati dah hitam, hati dah kerah, dia akan buat benda haram pula. Buat benda haram, buat tak taubat, buat tak taubat, jadi kerah hati. Jadi kerah hati, kerah tambah lagi, jadi mati hati. Bila mati hati nanti mudahlah nak jadi kafir. Hati dah mati, dah tak ada takut dengan Allah, dah tak ada segan silu dengan Allah. Bila hati dah mati, raja dah mati, habislah lah. Itu yang dia makna akan dia boleh buat benda-benda yang merosakkan akidah tanpa dia takut sebab hati dah mati. Bukan maksud bila dah sampai orang ni dia dah hasut berzina, hasut minum arak, beres dah belum selesai lagi tugas dia. Dia akan hasut sampai hatinya rosak, jahanam, mati, akhirnya rosak akidah, baru ditinggalkan. Pandai-pandai kau lah, aku pun takut dengan Allah, kata dia. Dah rosakkan akidah kita, ditinggalkan. Pandai-pandailah, aku pun takut dengan Tuhan, kata dia. Na'udzubillah min zalik. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bukanlah habis. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu, mengenal Allah Ta'ala itu yang dimaksudkan tadi itu, mengetahui yang wajib, yang mesti, yang harus, serta dalil itu maksud mengenal Allah. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan umbi. Jadi mengenal Allah ni serta i'tiqad yang betul terhadap Allah ni adalah merupakan umbi, asas, tunjang dalam agama. Itulah, ataupun kita kata sebab itulah, nak sedap sikit, sebab itulah dinamakan ilmu ini, ilmu yang kita nak belajar ni, tentang apa sifat-sifat yang wajib mustahil bagi Allah dan perkara yang bersangkut paut dengan akhirat dengan rukun-rukun iman tu. Sebab itulah dipanggil ilmu ni ilmu usuluddin. Sebab tu panggil ilmu usuluddin. Usul tu makna asal-asal, tunjang-tunjang, asas-asas dalam agama. Jadi yang kita belajar ni asas-asas dalam agama. Salah tang mana, sesat tang mana, rosak tang mana, kita belajar asas agama. Jadi bila tak faham, takut nak belajar ilmu usuluddin ni, hati-hati, jangan belajar ilmu usuluddin ni. Ada yang kata jangan pun dia, yang kata hati-hati belajar ilmu usuluddin ni, boleh rosak akidah, kata dia. Pula dah orang nak belajar ni nak jaga akidah lah. Dia kata kalau belajar ilmu usuluddin ni silap-silap gaya boleh rosak akidah. Dia nak nyedapkan dia tak belajar tu. Dia nak nyedapkan yang dia tu tak belajar. Aku bukan tak nak belajar, tapi takutlah nak belajar ilmu usuluddin. Ramai orang jadi sesat belajar ilmu usuluddin. Tak belajar itulah yang sesatnya. Ilmu
Asas agama, nak belajar asas-asas agama, sesat tang mana pula. Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam hasutan ada. Tak cukup dengan setan manusia pula datang. Sebab itulah panggil ilmu usuluddin. Jadi kalau orang tanya belajar apa? Usuluddin. Apa maksud usuluddin ni? Asas agama. Asas agama, tunjang-tunjang dalam agama. Itulah belajar. Dan juga dinamakan dengan ilmu tauhid. Ada nama lain. Nama lain dia ilmu tauhid. Sebab apa panggil ilmu tauhid pula? Kerana yang mengetahui, mana orang, yang tu masuk orang lah. Yang tu mana tuan-tuan lah tu. Yang mengetahui, orang yang memahami serta hatinya yakin, percaya, jazam dengan ilmu yang dah belajar dalam ilmu ni. Itu yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui. Dan orang yang kerana yang mengetahui dan mengerti ilmu ini, mentauhid ia, mana dia akan menjadi orang yang mengesakan ia akan Allah Ta'ala. Dia akan jadi orang yang menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam segala hal. Lawan dia apa? Mengesakan Allah ni, lawan dia apa? Menyengutukan Allah. Jadi sebab tu ni faedah belajar ilmu ni, bila diberi manfaat, bila kita boleh ambil manfaat daripada ilmu ni, kita akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Apa hukum mentauhidkan Allah? Wajib. Lawannya menyengutukan Allah, lawannya mensyirikkan Allah. Sebab itulah dipanggil ilmu ni ilmu tauhid, kerana peranan ilmu ni, faedah ilmu ni menjadikan seseorang itu orang yang mengesakan Allah, selamat dia daripada mensyirikkan Allah. Inilah cara nak menjaga diri daripada mensyirikkan Allah. Caranya mana? Belajar tauhid. Cara nak selamatkan diri kita daripada menyengutukan Allah, belajar tauhid. Itulah cara dia. Sebab ilmu ni nak menjaga kita daripada menyengutukan Allah. Sebab tu panggil ilmu tauhid. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Panggil ilmu kalam, nama lain. Panggil juga ilmu kalam. Sebab apa pula panggil ilmu kalam? Kerana bicaraan ataupun pembahasan. Bicaraan makna penghuraian, perbahasan tentang sifat kalam Allah Ta'ala. Perbicaraan kalam Allah, maksudnya perbahasan tentang sifat kalamullah, sangat payah, sangat rumit. Bila sebut ilmu tauhid, tang kalam itulah yang rumit perbahasan dia. Itu maksud dia. Bila sebut ilmu tauhid, ilmu sifat 20, tang tahu tang tentang sifat kalam itulah yang ada kerumitan perbahasan kat situ. Sehingga berlaku fitnah kepada ulama yang dulu-dulu. Sebab nak memahamkan tadi itu kalamullah tu. Ada yang mengatakan kalamullah tu makhluk, ada yang mengatakan kalamullah tu qadim dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Jadi oleh kerana masyhurnya kesulitan nak membahaskan sifat kalam ni lah diletak nama ilmu ni ilmu kalam. Kalau tak belajar ni jadi kelam. Tak belajar ilmu ni jadi kelam. Bukan kelam saja, kelang kabut. Kelang kabut akidah. Sikit lagi pukul 12 itu berhenti. Tak lama dah puasa nak cuti kan? Puasa nak cuti. Berapa kali lagi kelas kita? Minggu depan last. Insya-Allah, mudah-mudahan ada kesempatan. Mudah-mudahan panjang umur, sihat tubuh badan semua. Sedang molek kita habiskan nikah, tengok insya-Allah. Baik, ada pun dan dikehendaki dengan dalil-dalil. Yang dikehendaki dengan dalil-dalil makna yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu kita kena belajar. Kan tadi dia kata wajib tahu sifat yang wajib harus mustahil bagi Allah serta dalil. Jadi dalil yang macam mana yang kita orang awam ni nak kena belajar? Dalil yang macam mana yang kita ni mesti kena tahu, kalau tak tahu berdosa. Ni dia nak terangkan. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu makna belajar mengetahui dalil yang ijmali. Apa dia dalil ijmali ni? Bukti yang bangsa borong. Ijmal ni makna bukti-bukti tentang ada Allah, kuasa Allah dan sebagainya, tapi bukti yang secara borong, secara ringkas, itu maksudnya.
Tu dalil ijmali, iaitu yang reti tu, bukan rantai tu. Dalam kitab tu dia tulis rantai kan. Gariskan, jangan conteng-conteng, jangan bulat-bulat, jangan pangkah-pangkah. Jaga adab kita dengan kitab. Gariskan elok-elok. Lepas tu letak nombor 1 itu. Apa tu, tulis nombor 1 kat tepi. Mudah-mudahan yang betulnya reti ataupun mengerti. Reti bahasa dia retilah. Jadi garis itu, letak nombor 1, nombor rujukan kat tepi tu. Nanti kalau andai kata orang lain tengok ke, kalau kita buka balik kita tengok nombor 1 apa nombor 1 ni. Ada pembetulan ni, mudah-mudahan yang betul. Mudah-mudahan yang betul, la'alla shawab. Jangan kata yang pasti betul. Yang garanti betul, jangan. Beradab dengan tuan pengarang kita. Mudah-mudahan yang betulnya. Tapi ni bukan salah pengarang ni. Ni orang yang kerja ni. Boleh jadi kerja cetak ni di kerja shift malam boleh jadi. Mengantuk dia salah letak huruf situ. Jadi dalil ijmali itu ialah dalil, makna bukti-bukti yang reti. Maksudnya yang faham. Empunya dalil. Makna kita lah empunya dalil. Kita yang punya bukti tadi, kita je faham. Empunya dalil tadi dia yang mengerti bagi dirinya. Kita tahu kenapa kita beriktikad Allah tu ada. Kita tahu kerana kita ada bukti. Kita dah belajar dah. Ini bukti ada Allah. Qurannya kata begini. Huraian dalil akalnya begini. Jadi kita reti. Tapi tak semua benda yang kita reti kita boleh huraikan. Betul? Tak semua benda yang kita reti kita boleh bagi tahu orang gini. Dah. Contohnya ni dalil ijmali ni. Bila dah belajar, dengar, ulang, dengar, reti dah. Tapi kalau orang suruh cakap, minta maaf, tak reti nak cakap lah. Tu maksud dia. Yang reti bagi diri je, tetapi lemah ia empunya dalil daripada nak menghuraikan dalil-dalil tu pada menolakkan segala syubhat. Mana kalau ada kesamaran dalam ilmu tauhid, kita nak tolak dengan dalil ijmali tadi tak mampu. Makna modalnya kecil. Nak menghuraikan syubhat-syubhat ni kena modalnya besar. Tapi kalau setakat dalil ijmali, nak guna pakai untuk diri sendiri, nak melepaskan fardu ain saja. Nak melepaskan fardu ain. Jadi bila kita dah belajar nanti sampai habis, kita dah reti, untuk kita lepas dah fardu ain. Tak payahlah datang belajar lagi kat rumah ngaji ni. Dah pandai, dah hari tu niat nak belajar sampai pandai, dah pandai, tak payahlah. Betul ke? Dah nak belajar sampai bila? Sampai mati. Tak ada nak belajar sampai pandai. Kalau lama kan besok pandai dah tak datang belajar dah. Jadi boleh jadi yang tak datang tu dia jadi dah pandai, boleh jadi. Ataupun dia ada belajar tempat lain. Sangka baik kita kata dia dah pandai pun sangka baik dah juga. Jadi dia dah pandai tak datang belajar. Jadi tak datang belajar, bila dah pandai tak berdoa. Tak ada sebab lepas fardu ain dah. Selagi tak pandai tu, selagi tu kena belajar. Jadi menolakkan segala syubhat. Makna syubhat ni makna benda-benda yang kesamaran, keraguan dalam bab akidah lah. Kan sekarang ni macam-macam. Bukan kata sekarang, daripada dulu sebenarnya. Baru sampai pada kita. Bila kita dekat dengan agama, baru jumpa benda-benda ni. Ada juga. Waktu kita tak ambil peduli tentang agama dulu, tak terfikir kita. Wahabi lah, Syiah lah, Mu'tazilah lah, kita pun tak tahu. Bila dah belajar baru tahu, ada pula apa benda ni. Jadi macam mana nak menghuraikan syubhah tadi, keraguan, kesamaran tadi, kita tak mampu. Dengan dalil ijmali tadi tak mampu nak menolak, cuma untuk kepahaman kita, dan kita tak akan termakan pujuk rayu pahaman-pahaman yang mendatangkan kesamaran tadi. Sebab apa? Kita dah reti, kita dah tahu, kita tak akan terima sebab kita dah ada perisai dah. Dia nak dakwah gini, nak dakwah gitu, nak pusing sini dah, aku tetap dengan akidah tu. Tu untuk dia. Tapi kalau dia tanya cuba kau huraikan kenapa tak boleh, minta maaf lah, tak mampulah. Nak tahu huraian dia, gilah belajar sifat 20 tu daripada awal sampai habis. Kamera habis bateri ke apa? Low bateri. Baik.
Bateri tuan-tuan low dah belum? Tuan dah full charge dah. Power bank bawa siap. Jangan main-main. Jadi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhat yang didatangkan atasnya. Jadi kalau ada orang datang membawa kesamaran dan keraguan pada kita, kita tak mampu nak tolak. Cuma kita mampu bertahan sahaja. Atau pada menolakkan i'tirad ke atasnya. I'tirad ni pula bangkangan. Orang bangkang gitu. Kita kata tak boleh duk kata Tuhan turun naik langit ni. Jangan kata Tuhan turun naik langit, Tuhan duduk dalam syurga, Tuhan duduk bersimpuh atas arasy. Jangan, tak boleh. Dia kata cuba terang kan? Minta maaf. Minta maaf. Nak terang kau pergi ngaji sifat 20 tu. Daripada awal sampai habis. Itulah keterangan dia. Nanti kau gerti lah. Ngaji dulu sifat 20 sampai habis. Kau akan dapat jawapan kenapa. Nak suruh aku uraikan, minta maaf, tak boleh, aku tak pandai. Faham untuk diri sendiri. Itu maksud dia. Ada pun dalil yang reti. Lagi sekali. Yang rantai, lagi reti. Sama macam tadi mana-mana kitab lah, mana-mana kitab cara nak buat dia betulkan macam tu. Jangan potong. Jangan kata yang mesti betul. Mudah-mudahan yang betulnya adab kita. Ada pun dalil tafsil. Dalil ijmal tadi dalil borong. Ringkas-ringkas. Kalau kata mana dalil, mana bukti adanya Allah. Bumi inilah, kita inilah bukti Tuhan tu ada. Betul tak? Betul. Cuba huraikan sikit. Macam mana boleh dapat jawapan alam ni bukti adanya Allah? Cuba huraikan sikit. Bab hurai itu yang tak mampu tu. Kita hanya faham bila dah belajar, dah faham dah. Tapi nak hurai tak boleh. Tu. Ada pun dalil yang reti empunyanya bagi dirinya. Makna dia reti, dia faham untuk diri dia. Dan kuasa, maksud kuasa tadi nan mampu. Kuasa itu nan mampu pada menghuraikan segala syubhat. Kalau dibawa datang kepada dia perkara yang mendatangkan keraguan, kesangsian, kesamaran, dia boleh huraikan. Dia boleh huraikan kesamaran tadi tu. Dan segala i'tirad, kalau ada bangkangan-bangkangan atas dia pun dia boleh tolak. Itu fungsi dalil tafsili. Maka iaitu fardu kifayah. Jadi mengetahui dalil tafsili ni hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Orang lain tahu, kita tak payah. Maka fardu kifayah wajib pada tiap-tiap masafatul qasri. Makna dalam jarak, dalam ruang, dalam keluasan perjalanan yang mengharuskan kita semayang jamak, semayang qasar, yakni perjalanan yang harus kita qasarkan, mesti ada seorang yang mengetahui. Mesti kan ada seorang yang pandai dalil-dalil tafsili tadi. Mesti kan ada seorang. Wajib ada seorang. Dalam keluasan tu, perjalanan yang mengharuskan kita semayang qasar, ada seorang yang mengetahui akan dia. Mesti ada seorang yang alim, yang pandai, yang faham nak menolakkan i'tirad dan syubhah dalam akidah. Mesti kan ada seorang. Maka jika tak ada, maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu, makna dalam ruangan tadi tu, dalam keluasan tadi tu, dalam jarak yang macam tu, tak ada seorang pun yang pandai dalil tafsir ini, berdosa semuanya. Dengan kita kena pikul kita kena pikul dosa. Bila dah seandainya begitu, wajib semua kena mengaji dalil-dalil tafsir tadi, sehingga menghasilkan seorang yang pandai. Bila belajar balik, ada seorang alim dah pandai dah, lepas dosa semua balik. Sebab tu untung kita kalau keliling kelalang kita ramai alim ulama. Selamat kita daripada dosa-dosa mengetahui benda-benda yang secara tafsir ni. Menumpang tuah alim ulama, mujulah dia orang ada. Sebab tu kalau mati alim ulama ni, habis kita pakat pikul dosa lah. Jadi kalau ada orang hantar anak-anak belajar mengaji, bagi sokongan, bagi galakkan. Sebab kita, anak bini kita, cucu cicit kita boleh nak menumpang nanti akan datang. Habis.
Bermula segala yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Ada berapa kali jumpa perkataan wajib tu? 2 kali dah. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Maksud wajib di situ wajib akli. Yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu wajib syar'i. Itu wajib syar'i. Makna buat dapat pahala tinggal berdosa. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka. Makna mereka mukallaf tadi amat banyak. Mana perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala ni, yang mesti kita i'tikad dalam hati ni amat banyak, tak terhitung. Tidak dihingga akan dia perkara yang wajib bagi Allah melainkan Allah. Tak ada yang tahu melainkan Allah. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu mukallaf dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan beriman secara ijmal. Beriman secara ijmal. Makna wajib dalam hati kita, tuan-tuan perempuan, beriktikad begini. Aku yakin, aku percaya, aku setuju bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala itu, makna kita yakin, kita percaya Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah. Ada berapa? Wallahu a'lam. Itu orang panggil beriman secara ijmal. Semua orang kena ada macam tu dalam hati. Aku yakin, percaya serta jazam Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah. Faham? Okey. Dan segala lawan bagi yang wajib itu, bila kata lawan bagi yang wajib apa? Mustahil. Makna sifat yang mustahil bagi Allah pula. Dan segala lawan yang wajib bagi Allah Ta'ala itu lari pada segala perkara yang mustahil. Ini perkara yang mesti tidak sungguh bagi Allah. Yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Maknanya yang kita nak kena nafikan daripada hati kita, jangan diletakkan sifat-sifat itu pada Allah pun banyak juga sifat mustahil. Jadi wajib, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mana pula? Dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Jadi ini pun wajib kita beriman secara ijmal juga, dengan makna dalam hati kita membenarkan, menyungguhkan bahawasanya mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kekurangan, ataupun Allah Ta'ala itu maha suci daripada bersifat dengan segala sifat makna sifat kekurangan. Tidak ada maha suci Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Tidak ada walaupun satu daripada segala jenis sifat kekurangan. Tak ada pada Allah. Maha suci Allah daripada sebarang jenis sifat kekurangan. Itu maksudnya kita beriman dengan makna kita menolak sifat-sifat yang mustahil tadi secara ijmal, secara borang. Mana maha suci Allah daripada segala jenis sifat kekurangan. Mana tidak ada sekali-kali pada Allah sebarang jenis sifat kekurangan. Satu pun tak ada. Satu pun tak ada pada Allah Ta'ala sifat kekurangan, tak ada. Maha suci Allah dari segala jenis sifat kekurangan. Tetapi walaupun sifat yang wajib bagi Allah yang mesti kita kena tahu sebenarnya, hakikat sifat yang wajib bagi Allah tu banyak, yang mustahil juga banyak, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat. Sekalipun banyak, tapi yang wajib pada syaraknya, atas diri kita laki-laki perempuan ni belajar serta beriman satu-satu sebanyak 20. Yang banyak tadi tu i'tikad secara ijmal. Tapi yang ni kena kira satu-satu. Ini tak boleh ijmal, ini tak boleh borok. Ada 20. Jadi yang 20 ni kita kena tahu satu per satu. Tiap-tiap orang satu persatu kena tahu apa dia satu persatu daripada 20. Kena tahu wujud tu apa maksudnya, apa ertinya, mana dalilnya.
lawan bagi wujud tu apa pula? Tiada Allah. Tiada Allah tu apa hukumnya? Mustahil. Apa maksudnya? Hurai mana dalil? Tu makna kena tahu tiap-tiap satu daripada 20 tu. Kan banyak pun 20. 20. Sikit-sikit lama-lama nanti habis lah. Sikit-sikit. Jadi 20 tak boleh tidak? 19 tak boleh. 10 tak boleh. Dan kalau saya hafal dah, saya dah lama dah hafal sifat 20. Faham tak? Taknya faham. Tak lepas. Hafal sifat 20 menyanyi. Wujud kedam bakok betul. Reti tak reti? Entahlah. Tak jadi. Tak jadi, kena faham satu persatu. Tak boleh tinggal satu pun. 20 tu mesti yang wajib. Dan lawan pula 20. Maknanya yang mustahil pun kena tahu juga satu persatu 20 tu. Tak boleh nak borong. Allah Ta'ala tak bersifat dengan 20 sifat mustahil tu. Apa dia? Aku tahu. Tapi adalah 20. Tak boleh. Kena tahu satu-satu. Jadi dah ada berapa? 40 benda dah nak kena mengaji ni dengan dalil-dalil. Banyaknya. Mana ada banyak. Tak ada dah. Sikit je. Dan lawan pula 20 serta dalil-dalil. Bukti pun kena tahu. Bukti atas wajib, bukti atas mustahil. Mana bukti mesti ada Allah, mana bukti mustahil tak ada Tuhan. Dua-dua tu kena tahu. Bagi tiap-tiap satu itu. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Jadi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan perkara ini adalah suatu kewajiban. Kalau orang tanya mana ambil hukum pandai-pandai kata wajib belajar 20 sifat 20 ni, kalau tak belajar berdosa, jawabnya ijma' ulama. Ijma' ulama. Itu dah terangkan apa ijma' ulama. Kalau cari dalam Quran terang-terang, dalam hadis terang-terang, memang tak disuruh belajar sifat 20. Sebab tu bagi mereka puak-puak, tahu puak-puak? Puak-puak yang hanya berpegang dengan Quran dan hadis, mereka menolak ilmu ni. Sebab pada mereka Nabi tak suruh belajar. Dalam Quran tak ada cakap belajar sifat 20, Nabi pun tak suruh belajar sifat 20, zaman Nabi pun tak ada. Jadi jangan pandai-pandai. Sebab puak-puak tu ikut Rasul, kita dah. Puak-puak tu je yang ikut Rasul, ikut sunnahnya. Kita dah. Kita ni ahli bid'ah. Kita ni ahli bid'ah. Sungguh. Tapi jangan main-main. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang wajib. Bid'ah tu ada macam-macam. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Jadi tak semestinya bid'ah itu dolalah. Tak semua bid'ah tu haram, tak semua bid'ah tu masuk neraka. Ni belajar ni elok nak? Kalau belajar ni menambahkan kesesatan, makin belajar ni makin mensyirikkan Tuhan, makin biadab dengan Allah dan Rasul, ni bid'ah haram namanya belajar ilmu. Tapi dengan belajar ilmu ni terjaganya akidah, selamatnya akidah, elok tak elok? Maka ni namanya bid'ah hasanah. Bahkan bid'ah wajib ni. Wajib ni, tak belajar ni rosak akidah. Jadi wajib menjadi. Dia orang kata tak wajib, itu terpulanglah dia. Dia tak nak belajar, biarkan dah. Kita jangan, kita kena belajar. Sebab daripada ulama dulu-dulu, puluh tahun, ratus tahun dah, inilah dia ulama ilmu yang dah tersebar dekat negara kita ni. Datuk nenek moyang kita semua belajar ilmu sifat 20. Bila zaman sekarang ni kata tak payah. Ulama-ulama besar, tok guru besar-besar, masyhur, tok kenali dan sebagainya, Tuan Guru Haji Abdul Wahid dan macam-macam lagi, tok guru semua mengajar sifat 20. Ke ngaji bukan 6 tahun dapat sijil. Ngaji puluh tahun tuan-tuan. 20 tahun ngaji. 20 tahun ngaji, kulit ke kulit. Agak-agak ilmu ni macam mana? Dengan orang yang ngaji 6 tahun langkau-langkau dan ada tempat baca sendiri.
Lepas tu tok guru tak betul, tok guru tak betul, tok guru ni tak betul, tok guru tak betul lah tu. Dia ngaji 6 tahun, langkau-langkau pula tu. Makan tak jaga, pergaulan tak jaga. Tak sama ulama tu, dah lah ngaji belah tahun, puluh tahun, beramal pula. Pergaulannya jaga, pakaiannya jaga, adabnya jaga. Sekarang tak boleh lawan orang dulu. Jadi jangan biadab lah, pandai pun. Jangan biadab dengan ulama dulu-dulu. Kalau kita kata apa yang tok guru ajar ni suatu benda yang sesat lagi menyesatkan, maka sesat dan menyesatkanlah mak bapak kita yang dulu-dulu. Betul? Kalau kita kata belajar ilmu ni sesat, makna mak bapak kita lah dulu sesat. Mak bapak korang lah sesat. Masuk juga mak bapak korang pun belajar ilmu ni. Dia kata jangan cakap dah. Kata siapa belajar ilmu ni sesat? Bukan ke mak bapak kau, cucu nenek-nenek kau dulu belajar ilmu ni. Kau je kemudian datang. Gedik-gedik datang bagi tahu ni tak payah, tu tak apa. Tak payah nak nunjuk alim, nak nunjuk pelik. Jadi nak cepat masyhur buat benda pelik-pelik. Ni bila tok guru datang ajar wajib belajar sifat 20, wajib belajar. Jadi sama daripada dulu sampai sekarang. Jadi tak ada kelainan. Tak nampak mengaji. Ni tak wajib tuan-tuan belajar sifat 20 ni. Nak belajar pun boleh, tapi kalau tak belajar pun bagus. Baru nampak mengaji luar sikit. Baru lain daripada orang, baru masyhur. Solat subuh menjadi sunat abad bagi kita, doa kunut. Tak baca doa kunut, sunat sujud sahwi. Daripada dulu datang kemudian tak payah doa kunut tuan-tuan. Di sebelah-belah timur mana sana tu mana ada doa kunut. Baru lain sikit, baru nampak mengaji jauh. Faham tak faham ni? Tu tu malah nak cakap kasar-kasar cakap lembut-lembut macam tu. Allah macam-macam. Kita ada pegangan kita. Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan pahaman kau lah. Mudah-mudahan betul lah. Aku dengan pahaman aku. Ada alasan aku. Ada alasan aku. Ini macam alasan kita tak belajar ni, makna kita takkan faham tentang Allah Ta'ala. Kita takkan faham sifat-sifat Allah dengan sebenarnya. Jadi bagi diri kita baik belajar ilmu ni. Bahkan kita ni orang yang berpegang kepada Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Tapi mereka pegang dua je. Ijma' dia tolak, qiyas pun dia tolak. Sebab tu banyak berlawan dengan kita. Sebab tu banyak berlawan, bertembung dengan kita. Dia kata tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil kerana dia hanya berpegang kepada Quran dan hadis semata-mata. Dia pun ijma' ulama mereka tak nak pakai. Mereka tolak. Ataupun mereka jenis ambil mana-mana saja yang mereka suka perkataan ulama. Ikut nak pakai Hanafi pakai, ikut nak pakai Hambali pakai, ikut nak pakai Syafi'i pakai. Dia main jemput-jemput gitu. Alasannya semua tu ulama. Sekali nak ambil mana? Semua tu ulama. Nak pakai Syafi'i sikit, Hanafi sikit, gabungkan boleh sebab tu ulama kata dia. Janganlah bengong lagu tu. Kemudian nak habis dah, nak habis saja belebel tu nak genapkan buku berapa ni. Jadi wajib atas mukallaf ni sebab ijma' ulama tuan-tuan. Kalau orang tanya mana dalil, kata ijma' ulama. Baka barang siapa? Tak kisahlah sesiapa. Barang siapa? Siapa-siapalah. Barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia. Dia kata ada orang, tak kiralah orang tu ustazah ke, ustaz ke, tu guru ke, pak kiai ke, pak apa ke, dia kata tak wajib belajar ilmu ni. Ilmu ni tak wajib. Dah kalau tak wajib apa? Sunat ke? Sekali pun dia kata sunat. Sekali pun dia kata sunat. Sunat ni makna belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Di sisi kita bukan sunat, wajib. Kan beza jauh sunat dengan wajib ni. Dia kata bukan sunat, haram pula dah. Lagi berat. Beda haram belajar. Maka barang siapa yang mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia, maka jadi kafir. Sebab apa pula boleh jadi kafir kata? Kalau orang cakap macam tu, kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan, kerana ada Tuhan itu setengah daripada sifat 20 itu. Maksudnya
ada Tuhan, kuasa Tuhan ini adalah perkara yang dibincangkan di dalam ilmu sifat 20 ni. Jadi kenapa nak larang? Jadi kalau dia kata tak boleh belajar ilmu sifat 20 ni, ibaratnya begini, tak boleh belajar dan ambil tahu apa maksud ada Allah, tak boleh ambil tahu apa maksud kuasa Allah, apa maksud sedia kala Allah, apa maksud ketunggalan Allah. Dah sebab itulah yang dibicarakan dalam ilmu tauhid ni. Jadi kalau dia kata tak boleh belajar, maksudnya jangan ambil tahu tentang ada Allah, tentang sedia kala Allah, tentang ketunggalan Allah. Pergi tanya dia, boleh tak nak ambil tahu tentang ada Allah? Boleh tak saya nak fahamkan apa maksud kekuasaan Allah agar saya dapat membezakan dengan kekuasaan yang ada pada makhluk? Kuasa pada Allah, bagaimana kuasa pada makhluk, bagaimana? Cuba tanya dia, boleh ke tidak? Kalau dia kata boleh, dah kenapa larang saya belajar sifat 20? Sebab sifat 20 tu yang saya belajar. Bukan sifat 20 ni ajar orang suruh i'tikad Tuhan tu lemah. Ada Tuhan selain Allah? Bukan. Tanya dia balik, kenapa tak boleh? Tak alasan. Dia nak cari betul-betul bulat-bulat sebut dalam Quran, baru boleh. Kalau tak ada perkataan tu bulat-bulat dalam Quran hadis, ni tak boleh. Dia jenis luruh benda macam tu. Banyak aja benda yang tak sebut dalam Quran, terang-terang, jelas-jelas. Tak ada dalam Quran perkataan tasawuf. Mana ada dalam Quran perkataan tasawuf? Dia nak cari bulat-bulat macam tu. Matematik ada? Matematik ada? Dah dilurus. Biologi ada? Geografi ada sebut terang-terang? Pelik sungguh. Tuhan, jadi kerana ia mengingkarkan ijma' dan pula mengingkarkan ada Tuhan kerana ada itu setengah daripada sifat mana yang dibincangkan dalam ilmu sifat 20 tu. Bererti orang yang menolak, yang kata tak payah belajar ataupun tak wajib belajar ni, jangan belajar ni, bererti tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Maknanya dilarang kita ni duk belajar, ambil tahu tentang ada Tuhan, sedia kala Tuhan dan sebagainya. Maka orang yang tak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir, wal a'yadzubillah min dzalik. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala. Siapa orang yang tak beriman, yang tak sah iman sisi Allah ni? Orang yang tak peduli, ada tak kata, tiada pun tak kata, bahkan senyap semata-mata, ataupun bahkan semata-mata senyap. Maksudnya apa ni? Orang yang tak peduli tentang Allah. Dia tak ada i'tikad langsung Tuhan tu ada ke tak ke, tak ada dalam komus hidup dia. Ada Tuhan ke tak ada masa nak fikir benda ni. Yang dipikir nak kaya, nak hebat, nak masyhur, banyak duit, banyak harta, tu yang dipikir. Makan minum, berbini, beranak, tu. Tuhan ada ke tidak? Tak ada masa nak fikir. Ikutlah mana-mana pun boleh, kata dia. Na'udzubillah min zalik. Orang macam ni kafir sisi Allah. Islam sisi manusia. Sisi Allah kafir. Sebab apa? Dia tak ada pegangan. Dia tak ada pegangan tu Tuhan ni ada ke tidak. Mana-mana pun boleh lah, tak kisahlah. Na'udzubillah. Dia tak ada pegangan tentang Allah tu. Makna pada dia ada pun tak apa, tak ada pun ikutlah. Bukan kerosak akidah. Tapi dia rosak akidah kafir sisi Allah lah, sebab dia tak nyatakan kat mulut dia. Kalau dia cakap terang-terang, aku tak peduli Tuhan tu ada ke tidak, tu terang-terang rosak murtad dah. Na'udzubillah. Ini tak dalam hati dia. Ada ke tak ada Tuhan ni, tak ada masa lah nak memikirlah, ikut aku orang lah. Na'udzubillah, macam-macam. Adapun pada zahir, pada luaran, pada pandangan mata kita, dihukumkan akan dia orang yang tak peduli tentang i'tikad ni. Dia itu maksudnya, mafhumnya orang yang tak peduli tentang i'tikad tentang Allah ada ke tidak, sungguh ke tidak Allah ni begini dan begitu, dihukumkan pada zahirnya Islam. Zahirnya Islam lah. Jika ia berasal daripada keturunan orang Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan, yakni menguruskan kematiannya apabila mati. Apabila dia mati, wajiblah kita ni meraikan seperti mana orang Islam lain. Sebab kita tak tahu hati dia begitu. Cuma di sini dia nak bagi maklumat. Orang yang macam tu pegangannya adalah orang yang kafir sisi Allah. Siapa dia? Kita tak tahu siapa. Siapa dia? Mana kita tahu. Ini pedoman, ini undang-undang dia, undang-undang akidah. Bukankah dulu awal kitab dia dah bagi tahu agama tu maknanya undang-undang?
Undang-undang apa? Ada undang-undang ibadah, ada undang-undang akidah. Ini undang-undang akidah lah. Maknanya orang yang macam tu, maknanya dia dah langgar undang-undang akidah. Semayang ada undang-undang, langgar undang-undang semayang, tak sah semayang. Akidah ada undang-undang, langgar undang-undang akidah, tak sah akidah. Jadi siapa yang langgar? Mana kita tahu? Siapa-siapa yang langgar? Kita tak tuduh sesiapa. Kita tak tuduh sesiapa kafir ke. Kita tak tuduh, kita bagi maklumat. Siapa langgar lampu merah kena saman. Siapa? Mana aku tahu? Siapa yang langgar? Tak langgar duduk dia diam. Ni tak langgar pun bising. Dah tak langgar duduk dia diam lah. Samalah macam ni. Kapi. Oh, dia kata mengajar ngapikan orang. Siapa pula ngapikan orang? Bukankah hukum kapi Islam tu memang untuk orang? Untuk kambing. Kambing tak ada halal haram. Mana-mana kambing yang tak mengaji sifat 20, rosaklah akidahnya. Mana ada? Pun masalah juga orang ni. Hati kata atas orang, sikit kata atas orang. Dah nak kata atas siapa? Dah memang agama tu suruh kata atas orang, kata lembu. Macam-macam lah. Wallahu alam. Saja belebek sikit-sikit lah. Mudah-mudahan ni, insya-Allah, mudah-mudahan dengan berkah doa. Ni, mari sama-sama kita mensedekahkan Fatihah. Kepada siapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak tahu namanya. Tuan-tuan niatkanlah ni pahala pengajian kita hari ini dan suratul Fatihah, kita niatkan sedekahkan untuk beliau. Begitulah juga sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dah pergi, semuanya lah masuk mak ayah kita, andai kata yang dah pergi, datuk nenek moyang kita. Mudah-mudahan kita niatkan, andai kata adalah ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita pada hari ini dengan majlis ilmu ni, mudah-mudahan begitulah juga dengan Fatihah kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikanlah kepada almarhum insya-Allah khususan li hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasanya semua dah maklum tak? Maklum dah tak? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'dahu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma awsid thawaba ma qara'nahu wa barakata ma talawnahu wa sallayna 'ala nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma halalnahu wa kabbarnahu hadiyatan wa rahmatan minka nazilatan نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف العظم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدين في الدين ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبكة والبقيع وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين اجتمعنا هنا بسببهم وتل القرآن عظيم من أجلهم فإنك أنت أعلم بهم وباسمهم وغني عن عذابهم يا أكرم الأكرمين أوصل اللهم ثواب ذلك إليهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وزوجا خير من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنتهم من عذاب النار واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك في صحائفنا ووالدينا ومشايخنا ومن حضرنا من غاب عنا من المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا يا الله على القوم الكافرين يا مجيب سائل واختم
واختم لنا يا الله منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ما ينفعنا، ربنا فك أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل قتل الأنثى والذكر. اللهم خلصنا مما معنا فيه خلاصا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وترك المعاصي ظاهرا وباطنا، وتمم تقصيرنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. إنا ومنكم الله